Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat kurniaan yang Maha Esa. Dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan dan alhamdulillah kembali bersama Ustaz Roy Syam Abidin dalam pembelajaran study online pendidikan Islam kita pada kali ini. Kaifalukum apa-apa semua, Ustaz doakan agar segalanya dalam keadaan yang sihat wal afiat, insya-Allah. Baik, pada kali ini kita akan bersama-sama dengan pelajar tingkatan 2 untuk pelajaran seterusnya, pelajaran ke-10, mencari yang halal. Okey, ready? Boleh bersedia untuk kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Jadi pada kali ini sama-sama kita mulakan dengan yang pertama. Kita duduk dengan tertib dan tenang seperti biasa. Duduk dalam keadaan yang paling sesuai, paling selesa, paling sempurna untuk kita memperolehi ilmu. Dan sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah dan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian sama-sama kita baca doa penerang hati. Moga-moga Allah mempermudahkan urusan pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan semua peralatan yang sesuai untuk pembelajaran kita pada kali ini siap berada di hadapan para pelajar sekalian, terutamanya buku teks dan juga boleh bersama dengan para pelajar sekalian nota yang Ustaz sediakan di bawah, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Boleh print dan boleh tulislah nota di situ. Mungkin ada benda yang boleh kita tambah dalam bahan pembelajaran kita pada kali ini. Dan ikhlaskan hati kita, jom fokus untuk pelajaran pada hari ini bidang hadis. Buku teks muka surat 59 hingga 64. Buku surat 59 hingga 64, pelajaran 10, mencari yang halal. Bidang hadis, pelajaran ke-10, mencari yang halal, tingkatan 2. Jom kita mulakan dengan bacaan hadis. Boleh? Ready? Boleh tengok pada buku teks para pelajar sekalian untuk pelajaran hadis kita pada hari ini. Okey, kita mulakan. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا
wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mud'atan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Muttafaqun alaih. Boleh? InsyaAllah. Jika perlu ulangan, boleh ulang balik video. Kalau nak ulang balik lambat juga ni. Nak habis kan? Okey. Jadi ini hadis yang kita belajar pada hari ini pada tajuk mencari yang halal. Okey, kita pergi pada potongan hadis. Okey, bersama dengan makna dan potongan hadis tersebut. Okey, kita mula dengan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, yang bermaksud sesungguhnya yang halal itu jelas. Innal halala bayyinun, bayyinun jelas, halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan haram itu jelas. Maknanya apa? Yang benda yang halal nampak dan jelas, dan haram juga perkara yang jelas nampak. Okey, itu yang pertama. Kemudian wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Antara keduanya terdapat perkara syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Wa bainahuma, antara kedua-duanya, duanya apa ni? Yang halal dan yang haram, antara keduanya ni terdapat mushtabihatun, perkara-perkara syubhah. Syubhah ni apa dia? Sekejap lagi kita pergi dengan lebih lanjut. Okey, syubhah ni yang tak tahu, benda yang tak pasti. Okey, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Perkara syubhah ini perkara yang manusia ramai tak tahu adanya syubhah itu. Okey. Kemudian famanittaqash syubahati istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatan dia. Famanittaqash syubuhati istabra'a lidinihi, siapa yang menghindari perkara syubhah, dia jauh pada perkara yang syahwat sangka tadi ni, antara halal dan haram duduk tengah-tengah tu, syubhah tu, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatan dia. Kemudian wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami, dan sesiapa yang terjerumus, siapa yang termasuk ke dalam syubhah, yang dia mengamalkan syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Maknanya apabila dia melakukan perkara syubhah, dia lebih cenderung untuk melakukan perkara yang haram. Contoh macam mana? Sekejap kita tengok. Okey, ni hadis Nabi yang mana Nabi kata siapa yang terjerumus dalam syubhah, maka dia lebih dekat dan kemungkinan dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, yang ni Nabi bagi perumpamaan seperti pengembala yang mengembala berdekatan dengan kawasan larangan. Pengembala tak kisahlah kambing ke lembu ke kan, apabila dia mengembala di situ kawasan, ada kawasan larangan di sebelahnya, maka apabila dia mengembala di situ dekat dengan kawasan yang tak boleh masuk tu, maka apabila dia duduk dekat, kemungkinan dia akan masuk ke kawasan larangan, kawasan yang tidak boleh dimasuki. Itu yang karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi, kemungkinan dia akan masuk ke kawasan larangan tersebut. Yang ni bila macam tadilah, bila duduk dekat mengembala dengan tempat kawasan larangan, kemungkinan Nabi sebut dia akan masuk ke kawasan larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah, Nabi terus sambung, sesungguhnya setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Okey, malik raja, hima kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang haram. Maknanya Allah juga mempunyai kawasan yang kawasan larangan, dan kawasan larangan tersebut adalah perkara-perkara yang haram. Kita tak boleh melakukan, tak boleh masuk. Maksudnya macam itulah. Nabi umpamakan mengembala bila dekat dengan kawasan larangan, tidak akan masuk ke kawasan larangan tersebut, yang ini perkara yang haram.
Okey. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging. Wa inna fil jasad, sesungguhnya dalam tubuh, fil jasad, mudghah. Mudghah seketul daging. Mudghatan ni seketul daging. Iza salahat salahal jasadu kulluhu. Jika baik daging itu, jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Itu yang pertama. Kemudian disambung, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Jika daging itu rosak, tadi Nabi sebut daging ni baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi bila Nabi sebut jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Daging itu apa dia, tuan-tuan, para pelajar, tuan-tuan, apa nama yang menonton ni, ketahuilah bahawa daging itu adalah hati. Qalbu, hati. Hati duduk di mana? Dalam dada kita lah. Jika baik hati kita, maka baiklah seluruhnya dalam akhlak, sifat, perangai, ibadah, insya-Allah. Akan tetapi jika rosak, rosak hati kita, maka rosaklah seluruhnya. Rosaklah amalannya, rosaklah akhlaknya, rosaklah akidah dan sebagainya. Jadi Nabi nak sebut tentang hati ini. Nak mencari yang halal, ada perkara yang Nabi sebut halal dan haram, dan di tengah-tengahnya haram pun tak, halal pun tak, ataupun bahasa kita orang kata panggil halam. Halal pun tak, haram pun tak, jadi halam lah. Jadi itu perkara syubhah nama dia. Okey. Jadi kita teruskan dengan kefahaman hadis. Okey, kita pergi kepada maksud halal. Okey, kita akan pergi kepada maksud-maksud. Kita mula dengan maksud halal dulu. Maksud halal ialah sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Yang mana Allah bagi, Nabi bagi, Nabi benarkan, Allah benarkan, maka itu adalah halal. Contohnya haiwan yang disembelih dengan cara Islam, yang pertama. Dan pakaian yang menutup aurat, ini adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi haiwan disembelih secara Islam halal, dan pakaian menutup aurat juga adalah halal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok pada maksud haram. Haram maksudnya sesuatu yang dilarang oleh syarak. Halal dibenarkan oleh syarak, haram dilarang oleh syarak. Contoh, makan babi, minum arak dan mencuri pakaian. Itu juga termasuk dalam perkara yang haram. Okey, tadi jelas tak? Halal tadi jelas tak? Haram tadi pun jelas juga. Akan tetapi kita tengok pada syubhah. Sesuatu, maksudnya sesuatu yang tidak diyakini halal atau haram. Kita tak pasti sama ada benda ini halal ke haram ke. Kita jadi was-was, kita jadi syak, kan? Kita jadi tak yakin. Okey, contoh dia, membeli produk makanan luar negara, yang diimport dari luar negara, tak ada logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi perkara ni kita jadi syak tak? Kita pun duk fikir, halal ke ni agak-agak, haram ke agak-agak. Jadi Nabi sebut tadi, jika kita berada di perkara yang syubhah dan kita melakukan perkara syubhah tersebut, kemungkinan kita akan terjerumus ke dalam lembah ataupun perkara yang haram. Jadi better, sebaiknya kita elakkanlah daripada melakukan perkara yang syubhah. Boleh? InsyaAllah. Okey, jadi kita nak pergi kepada hikmah menjauhi perkara haram dan syubhah. Apakah hikmahnya? Kita dapat yang pertama, menjaga kesucian dan kemuliaan agama. Yang pertama, menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana mematuhi segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaga kesucian dan kemuliaan agama. Yang kedua, memelihara kesihatan badan. Pelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana menjauhi makanan beracun dan perbuatan yang memudaratkan. Maknanya yang pertama tadi, jaga kesucian agama. Kedua, menjaga kesihatan. Sebab kita menjauhi perkara makanan yang beracun, makanan yang tidak berkhasiat, makanan yang memudaratkan kesihatan. Contoh apa? Minum arak memudaratkan kesihatan. Maka benda tu boleh mendatangkan kesihatan yang tak baik. Macam rokok, kan? Rokok juga adalah makanan yang beracun.
perkara yang boleh memudaratkan kesihatan. Okey. Dan yang ketiga, menjamin kewarasan akal daripada mabuk dan gila kerana tidak minum arak dan mengambil dadah. Ni hikmah dia, bila kita menjauhi perkara yang haram, kita tidak minum arak, kita tak mengambil dadah, maka akal kita akan waras, akal kita akan rasional, tidak gila dan sebagainya. Okey. Dan yang keempat, menjaga nasab dan maruah daripada rosak kerana tidak berzina dan menjauhi perbuatan yang menjerumuskan diri kepada perbuatan zina. Wa'iyyazubillah, na'udzubillah. Kita minta simpang, minta Allah pelihara kita daripada perkara-perkara yang haram. Jadi apabila kita menjauhi perkara yang haram dan syubhat ini, maka kita dapat menjaga nasab keturunan kita, jaga keturunan kita, dan maruah diri kita, maruah keluarga kita daripada rosak, kerana kita tidak melakukan perzinaan, menjauhi perkara yang menjerumuskan kepada perbuatan zina. Okey. Dan yang kelima, memelihara harta daripada sumber yang haram dan diragui agar rezeki sentiasa diberkati. Maknanya bila kita menjauhi perkara yang haram, harta kita akan terpelihara, harta kita akan diyakini kehalalan dan kesucian harta kita itu. Jadi inilah hikmah menjauhi perkara haram dan syubhah. Kemudian kita tengok sikit pada spektrum ilmu. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu. Ini Nabi pesan, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu, memberikan syak kepadamu, dan gantikan perkara yang meragukan tadi ni kepada perkara yang tidak meragukan. Jadi macam mana kita nak menggantikannya? Kita jangan buat perkara yang kita ragu. Kan? Jadi bila kita tinggalkan perkara yang tidak ragu, maka kita terkeluar daripada perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada perkara yang haram. Bila kita rasa ragu-ragu ni, rasa syak wasangka ni, halal ke tak halal ni, haram ke tak haram ni, contohnya kan, maka kita ambil berat kepada haram, kita beratkan kepada haram, maka kita tinggalkan. InsyaAllah kita akan terpelihara diri kita. Peranan hati dalam kehidupan, tadi yang mana disebut tadi kan, ala hiya qalbun, yang mana Nabi sebut daging tadi ni, kalau baik maka baiklah tubuhnya, badannya, semuanya kan. Kalau buruk maka buruklah seluruhnya. Jadi kita nak cerita sikit pasal hati, aspek hati, dan yang bersih dan yang rosak. Okey, kita tengok dulu yang pertama pada iman. Hati yang bersih, dia akan sentiasa mematuhi segala perintah Allah. Dia juga sabar dan tenang dalam ujian kepada Allah, dan gemetar hatinya apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna apabila hati yang bersih, hati yang suci, hati yang ikhlas, melakukan amal kerana Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan apa yang Allah suruh. Apabila diuji, dia akan sabar dan tenang, dan apabila disebutkan nama Allah kepadanya, hatinya rasa gemetar, hatinya rasa takut, hatinya rasa kebesaran Allah itu, yang mana sepatutnya dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Manakala pada hati yang rosak, iman pada hati yang rosak, dia akan kufur, dia akan ingkar perintah Allah, dia akan berkeluh kesah dan sentiasa tertarik dengan nafsu keduniaan. Jadi iman boleh dilihat pada hati yang rosak, yang mana orang yang rosak hatinya akan kufur pada nikmat Allah, akan ingkar pada perintah Allah, sentiasa mengeluh, kenapa ini, kenapa itu kan. Dan dia lebih suka kepada keduniaan, lebih suka kepada perkara yang memberikan keseronokan. Itu tanda hati yang telah rosak. Jadi mungkin kita, tuan-tuan dan perempuan, para pelajar sekalian, boleh kita renung-renungkan diri kita yang mana satu kita dalam golongan antara hati yang bersih ataupun hati yang rosak. Itu bab iman. Kemudian bab ilmu. Hati yang bersih memahami peringatan dan pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang bersih juga sentiasa berusaha untuk memahami kebenaran. Manakala hati yang rosak, hati yang telah pun dipesongkan hatinya,
tidak mahu menerima kebenaran Al-Quran dan sentiasa tenggelam dengan kejahilan dan kelalaian. Jadi dalam sudut ilmu kita boleh perhatikan bahawa orang yang hatinya bersih, dia akan sentiasa mencari ilmu, sentiasa berusaha untuk memahami ilmu, dan sentiasa berusaha untuk memberikan peringatan kepada diri dan juga kepada orang lain. Dalam masa yang sama, insya-Allah dengan ilmu tersebut dapat dimanfaatkan. Manakala pada hati yang rosak, Al-Quran itu dijadikan sebagai alat untuk dimainkan sahaja, tidak mahu menerima kebenaran Al-Quran dan sentiasa akan berada dalam kejahilan, kegelapan, yang mana akan memberikan kelalaian kepada hidup dia, dan dia akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan dunia dan akhirat. Jadi itu yang boleh kita cerita tentang hati yang bersih dan hati yang rosak. Okay, spektrum ilmu, sesiapa yang makan makanan yang haram, ni Sahl radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang makan makanan yang haram, maka derhakalah seluruh tubuhnya, sama ada secara sukarela ataupun dipaksa, secara sedar ataupun tidak. Siapa yang makan makanan yang halal, maka seluruh tubuhnya akan taat dan selari dengan kebaikan. Maknanya tuan-tuan, para pelajar sekalian, nak cerita, benda yang masuk dalam badan kita akan mempengaruhi akhlak dan sikap kita. Jika yang masuk dalam badan kita perkara-perkara yang haram, makanan yang haram, sumber yang haram, pakaian yang dari sumber yang haram juga, maka akan lahirlah sikap, sifat yang juga tidak baik. Manakala orang yang baik hatinya, orang yang sentiasa lemah lembut, cakap dengan penuh sopan santun, sentiasa memberikan manfaat dan juga kebaikan kepada orang lain, ini tandanya rezekinya insya-Allah diberkati, rezekinya yang halal dan rezekinya yang akan memberikan kesan yang baik kepada dia. Jadi tuan-tuan, para pelajar sekalian, kita kena cek rezeki kita sama ada halal ke atau sebaliknya. Di sudut pekerjaan kita, di sudut gaji kita, kalau baiklah sumbernya, maka insya-Allah akan lahirlah juga, keluarlah juga, zahirlah juga perkara-perkara yang baik. Jika sebaliknya, maka amat malang dan rugilah dari kita. Ini kata-kata daripada ataupun himpunan daripada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Okey. Kemudian pengajaran hadis, ni nak habis ni. Pengajaran hadis, kita sebagai umat Islam, kita hendaklah, ada apa-apa tu? 3. Ada 3. Yang pertama, mencari yang halal kerana perbuatan tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mencari yang halal. Wajib kita mencari yang sumber yang diredai. Kerana apa? Perbuatan tersebut adalah tanda kita taat kepada Allah, tanda kita syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian menjauhi yang haram kerana perbuatan tersebut adalah satu larangan dan akan diazab di akhirat kelak. Yang pertama cari halal, yang kedua jauhi haram. Kerana bila kita mencari yang haram, itu adalah satu larangan dan nantilah azab yang berat, azab yang amat dahsyat akan diterima di akhirat kelak. Jadi na'udzubillah, minta simpang, ya Allahu akbar. Kemudian berusaha untuk menghindari perbuatan yang syubhah. Yang tadi cari halal, kemudian yang kedua hindari yang haram, dan yang ketiga berusaha untuk hindar dari perbuatan syubhah. Cuba try test tengok, benda tu sama aja, cuba try test tengok kan, sama aja. Tapi memberi makna bahawa kita usaha sungguh-sungguh untuk kita keluar daripada perkara yang meragukan syubhat ini, kerana perbuatan tersebut boleh membawa kepada perbuatan dosa. Boleh. Jadi ini tajuk di bawah tajuk mencari yang halal. Sebelum kita tamatkan pelajaran kita pada hari ini, jom kita sama-sama amalkan doa yang mana telah pun Nabi ajarkan kepada kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak.
Ini yang mana hadis diriwayatkan daripada Tirmizi. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal daripada perkara yang haram, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu ya Allah, bukan daripada selainmu ya Allah. Itu kita minta doa. Ya Allah Akbar, bagilah kita halal rezeki kita. Elakkanlah apa yang haram pada rezeki kita. Berilah kayakanlah kita ni dengan nikmat yang Allah beri, kurniaan yang Allah beri, bukan nikmat yang selain daripadamu ya Allah. Itu kita minta doa banyak-banyak, moga Allah memberikan yang terbaik kepada kita semua insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Pelajaran 10, mencari yang halal tingkatan 2. Jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada para penonton atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, adik-adik kita terutamanya pelajar tingkatan 2 yang sudi bersama dengan Ustaz pada kali ini, pelajaran ke-10 kita. InsyaAllah ada banyak lagi pelajaran yang boleh kita sama-sama telusuri dan pelajari. Moga-moga bermanfaat. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Terima kasih banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sebelum saya lupa, jangan lupa, mungkin ada yang belum like, share dan komen, boleh komen di bawah. Mungkin bolehlah kata-kata semangat kepada Ustaz. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk sama-sama kita berkongsi di alam maya ini. Okay, yang belum subscribe, kita subscribe dulu, kan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye.